Okay, Assalamualaikum. Cikgu akan bincangkan soalan mesra digital muka surat 119. Okay, soalan yang pertama. Kita dikehendaki menyatakan kecerunan dan pintasan Y bagi setiap garis lurus yang berikut. Okey, untuk menyatakan kecerunan ataupun pintasan Y, lebih mudah kalau persamaan garis lurus kita dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, boleh juga kita punya persamaan garis lurus boleh juga datang dalam dua bentuk yang lain, tapi kena menukarkan bentuk itu kepada Y sama dengan MX tambah C. Okey, langkah pertama, kita akan tengok pada nilai Y. Dan jika nilai Y kita memang dah Y, tiada nilai lain selain daripada Y, maka kita boleh terus ambil nilai M dan C kita di sini. Jadi untuk soalan yang pertama, kita punya nilai Y-nya adalah nilai M ataupun nilai kecerunan adalah 2 dan nilai C itu adalah negatif 7. Okey, pelajar kena tengok nota di mana nilai M itu adalah mewakili kecerunan, nilai C itu adalah mewakili pintasan Y. Okey, soalan yang kedua, kita perhatikan nilai Y kita. Y kita memang tiada nilai lain selain pada Y. Okey, jadi sini kita punya M adalah negatif 5. Nilai C kita adalah 6. Soalan yang ketiga, okey, nilai Y-nya adalah 5Y. Jadi bagaimana kita nak menukarkan 5Y kepada Y sahaja? Okey, jadi seperti yang cikgu dah ajar pada minggu lepas, bila kita nak menukarkan 5Y kepada Y sahaja, kena bahagi dengan 5. Okey, yang ni bahagi dengan 5, yang ni pun bahagi dengan 5. Okey, jadi bila dah bahagi dengan 5, so kita akan dapat Y sama dengan 3/5X tambah 15 bahagi 5 ialah 3. Maka kita akan dapat kita punya M, kecerunan kita adalah 3/5 dan pintasan Y kita adalah 3. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Okey, 2Y sama dengan negatif X tolak 5. Bahagikan Y dengan 2, bahagi dengan 2, bahagi dengan 2. Okey, bahagi dengan nombor berapa tu bergantung kepada nilai Y-nya. Okay, kalau dia memang 2Y, kita bahagi dengan 2 lah. Kalau dia 5Y tadi, kita bahagi dengan 5. Jadi 2Y bahagi 2 ialah Y sama dengan negatif 1/2X tolak 5/2. Maka kita punya nilai M adalah negatif 1/2 dan kita punya nilai C adalah negatif 5/2. Okey, soalan yang kelima, kita ada negatif 3X sama dengan negatif 2X tambah 4. Jadi kita bahagikan dengan negatif 3. Bahagi dengan negatif 3. Bahagi dengan negatif 3. Jadi kita ada apa kat sini? Negatif 3 bahagi 3. Ada Y. Sama dengan, negatif bagi negatif dia akan jadi positif. 2/3X tolak. Sebab apa? Positif bahagi negatif. Negatif 4/3. Maka kita punya M, kecerunan kita adalah 2/3. Kita punya pintasan Y adalah negatif 4/3. Okey, soalan yang B. Nyatakan nilai H dan nilai K bagi setiap graf garis lurus yang berikut. Okey, kita perhatikan contoh yang diberi. H itu adalah nilai X. X itu kita baca daripada koordinat X yang berada di paksi X ni lah. Jadi dia negatif 3. Jadi kita punya H adalah negatif 3. Dan K adalah Y. K ini adalah Y. Y ini kita baca daripada pintasan Y iaitu 5. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Kedua-duanya adalah nilai Y. Jadi Y sama dengan H, Y sama dengan K.
Jadi macam mana nak dapatkan nilai H? H tu kita baca daripada nombor yang berada pada pintasan Y. Okey. Jadi kita punya Y adalah, Y kita situ adalah 2. Maka H adalah 2. Okey, yang kedua, yang bawah ni. Y-nya adalah negatif 4. Kita baca dari sini, Y negatif 4. Maka K sama dengan negatif 4. Soalan yang kedua. Okey, kita baca nilai X. X itu adalah H. Jadi nilai X itu adalah negatif 6. Okey, ini pasti X kan. Nilai X adalah negatif 6. Maka H kita adalah negatif 6. Okey, untuk X yang kedua, untuk nilai K. Okey, nilai K, tengok X saya. X itu adalah sama dengan K. X kita baca daripada paksi X ini adalah 2. Jadi X adalah 2. Maka K sama dengan 2. Okey, kita tengok muka surat 120. Okey. Ini adalah 3 bentuk persamaan garis lurus yang kita dah belajar pada minggu lepas. Jadi bentuk yang pertama adalah AX tambah BY sama dengan C. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi yang biasa kita guna adalah yang bentuk yang ketiga ni lah. Bentuk yang ketiga ni. Okey, tapi boleh je kita nak tulis persamaan garis lurus kita dalam bentuk pertama ataupun kedua. Okey, sekarang kita akan tengok contoh yang diberi. 2X, kita baca soalan dulu. Tulis persamaan garis lurus berikut dalam bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan Y sama dengan MX tambah C. Jadi ada 2 bentuk lah yang kita nak kena tukarkan. Okey, yang pertama, kita tengok contoh 2X tambah 5Y sama dengan 10. Kita nak tukarkan ke dalam bentuk macam ni. Pastikan yang kat 10 ni mesti jadi 1. Macam mana nak jadi 1? Kena bahagi dengan 10. Bila dah bahagi dengan 10, yang lain pun kena ikut bahagi dengan 10. Okey, lepas tu 10 bagi 10, 1. Sini akan jadi 1 per 2 lah. Sini akan jadi 1 per 2. Yang ini akan jadi 1 per 5. Okey. Yang bentuk yang kedua, macam mana kita nak menukarkan Y sama dengan MX tambah C? Kita just pindahkan sahaja 2X ke sebelah kanan. 2X ni pindah ke sebelah kanan. So, dia akan jadi negatif 2X tambah 10. Okey, bila dah pindah. Okey, kita nak Y kita ni memang sama dengan 1. So, kena bahagi dengan 5. Bila dia bahagi dengan 5, yang lain kena ikut bahagi dengan 5. Okey, jadi akan jadi Y sama dengan negatif 2 per 5X tambah 2. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, bentuk yang pertama. Okey. Kita akan menukarkan semua bentuk yang pertama. Baru kita tukar pada bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang pertama. Bahagikan. Okey, kita nak jadikan yang selepas simbol sama dengan tu, nombor kita akan jadi 1. Jadi untuk soalan pertama, 3X tambah 2Y sama dengan 6. 6 ni kita nak jadikan dia 1, kena bahagi dengan 6. Ini pun bahagi dengan 6. Yang ini pun bahagi dengan 6. So, dia akan jadi 1. Yang ini akan jadi 1 per 3 ataupun Y per 3. Yang ini akan jadi 1 per 2 ataupun X per 2. Okey, selesai. Untuk soalan yang kedua. 4X tolak 3Y sama dengan 12. Okey, yang 12 ni kena tukar jadi 1. 12 bahagi 12. Yang lain kena follow. Okey, kita ada 1. Negatif 3 bahagi 12, dia akan jadi 1 per 4. Negatif 1 per 4. 4 bahagi 12, kita akan jadi 1 per 3. Okey, selesai juga. Okey, soalan yang ketiga. Negatif 3X tambah 5Y sama dengan 15. 15 kena bahagi dengan 15. Yang lain kena ikut. Jadi kita ada 1 sama dengan 1 per 3. Ataupun Y per 3. Yang atas ni tadi kita belum letak Y.
Sepatutnya dia ada Y lah. Sini ada X. 1 ni kalau kita tak nak tulis pun tak apa. So, dia akan jadi macam ni lah. X per 3 tolak Y per 4. Okey, yang bawah tadi kita sambung balik. Y per 3. Sini negatif. Ini boleh potong. Ni 5. Negatif X per 5. So, kita dapat jawapan lah. So, bentuk yang kedua, Y sama dengan MX tambah C. Okey, untuk soalan yang pertama, pindahkan yang, okey, kita buat tulis dulu soalan dia. 3X tambah 2Y sama dengan 6. Pindahkan yang ada X ni ke sebelah kanan. So, dia akan jadi 2Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Okey, lepas tu, kita punya Y ni tak boleh ada 2Y, tak boleh ada Y kuasa 2 dan tak ada boleh ada nilai lain lah. Jadi, kena bahagi dengan 2 untuk hilangkan 2 tu. Bahagi dengan 2, bahagi dengan 2. So, kita akan ada Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 6 bahagi 2 ialah 3. Seterusnya, soalan yang kedua, 4X tolak 3Y sama dengan 12. Okey, pindahkan 4X ke sebelah kanan. Negatif 3Y sama dengan negatif 4X tambah 12. Okey, kita anjakkan 12 ke belakang. Jadi, positif 12 lah tambah 12. Okey, bahagi dengan negatif 3 untuk hilangkan nilai pada Y. Bahagi dengan negatif 3, bahagi dengan negatif 3. So, kita akan ada Y sama dengan negatif bahagi negatif positif. 4 per 3X, tolak. Sebab dia positif bahagi negatif, tolak 4. Okey, seterusnya kita ada negatif 3X tambah 5Y sama dengan 15. So, kita pindahkan yang ini ke sebelah kanan. So, kita ada 5Y sama dengan 3X tambah 15. Okey. 5Y sama dengan 3X tambah 15. Bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. Jadi, kita ada Y sama dengan 3 per 5X tambah 15 bahagi 3 ialah 15 bahagi 5 ialah 3. Okey, ini adalah latihan pada muka surat 121. Okey, soalannya, tulis persamaan garis lurus berikut kepada bentuk AX tambah BY sama dengan C dan Y sama dengan MX tambah C. Okey, ini adalah dua bentuk yang kita nak tukarkan, iaitu AX tambah BY sama dengan C dan Y sama dengan MX tambah C lah. Okey, bentuk yang pertama, mula-mula darab silang. Okey, jadi kita ambil persamaan kita. Okey, ini darab ke atas, 2 darab ke Y. Jadi kita akan ada 6X tolak 2Y per, okey, yang 6 dengan 2 ni kita darab. 2 darab 6 sama dengan 1. Okey, kita nak hilangkan pecahan kita tu. Jadi kita ada 6 darab 2 ialah 12. Jadi 12 ni darab dengan 1 ke atas. Jadi kita ada 6X tolak 2Y sama dengan 6 darab 2 tadi, 12. Okey, selesai. Okey, seterusnya kita ada sekiranya persamaan ini boleh dibahagikan dengan sifir yang sama. Okey, contohlah kita tengok ni kan, 6, 2, 12. Kita boleh bahagi kepada sifir 2. Boleh kecilkan dengan sifir 2. So, kita kecilkan dia. Bahagi dengan sifir 2. Jadi, 3X tolak Y sama dengan 16 bagi 2 ialah 6. So, kita ambil yang kecil. Okey, soalan yang kedua. 3 darab dengan X, 4 darab dengan Y. Jadi, kita ada 3X tambah 4Y. Okey, penyebut dia ialah 4 darab 3, 12 sama dengan 1. Okey, 4 darab 3 darab ke atas. Okey, jadi kita ada 3X tambah 4Y sama dengan 12. Okey, selesai dah. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Darab silang 4 darab X
2 darab Y. Jadi kita ada negatif 4X tambah 2Y bahagi 2 darab 4 ialah 8 sama dengan 1. Okey. 2 darab 4 ni boleh darab ke atas. 2 darab 4 ni boleh darab ke atas. Jadi kita ada 4X tambah 2Y sama dengan 8 lah. Okey, kita tengok nombor-nombor ini. 4, 2 dan 8 boleh dibahagi dengan sifir 2. So, kita ada negatif 2X tambah 1 sama dengan 8 bahagi 2, 4. Bahagi untuk semua ya, bukan untuk 8 saja. Bahagi semua nombor yang ada dekat situ, kita bahagi dengan 2. Okey, soalan bentuk yang kedua, Y sama dengan MX tambah C. Okey, sekarang kita dah ada. Soalan dia adalah X per 2 tolak Y per 6 sama dengan 1. Jadi kita nak X kita ni berada di sebelah kanan. Jadi negatif Y per 6 sama dengan negatif X per 2 tambah 1. Jadi kita akan pindahkan negatif 6 kita ke sebelah kanan. Negatif 6 sebab kita tak nak ada negatif dah kat sebelah kiri. Kita nak Y saja. So kita darab dengan 6 untuk persamaan ini. Jadi semua kena darab dengan 6. Jadi saya buat macam ni. Darab dengan 6. Okey, bila Y ni saya darab dengan 6, dia akan hilang lah 6 tu. Darab dengan 6. So dia akan hilang. Yang ini bila darab dengan 6, dia akan jadi 3 sini. Yang ini bila darab dengan 6, dia akan jadi 6. Jadi saya ada ni darab dengan negatif 6, bukan darab dengan 6 negatif. Jadi dia akan jadi negatif. Ini negatif. Sebab nilai kat sini adalah negatif. Jadi saya nak hilangkan negatif, saya kena darab dengan negatif. So saya ada Y sama dengan 3X. Okey, yang ini akan jadi negatif 6. Okey, selesai untuk yang pertama. Yang kedua, X per 4 tambah Y per 3 sama dengan 1. Okey, jadi saya pindahkan X per 4 di sebelah kanan. Jadi saya ada Y per 3 sama dengan negatif X per 4 tambah 1. Okey, kemudian persamaan ini saya darab dengan 3. Saya darab dengan 3 lah. Ni sebab di sini 3, so saya nak hilangkan 3, saya darab dengan 3. Ni saya darab dengan 3, ni saya darab dengan 3. Jadi saya ada Y sama dengan negatif 3 per 4 X tambah 3. Okey, selesai untuk yang kedua. Okey, kemudian yang ketiga, negatif X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Pindahkan nilai yang ada X ke sebelah kanan. Y per 4 sama dengan X per 2 tambah 1. Okey, macam mana nak hilangkan 4? So, kena darab dengan 4. Ini darab dengan 4. Sini pun darab dengan 4. Jadi, kita ada apa? Potong ni. So, kita ada Y sama dengan, ini pun potong, 2X tambah 4. Soalan bahagian B. Tulis persamaan garis lurus berikut dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C dan ke dalam bentuk AX ni dan bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Jadi, kita ada dua bentuk lah. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua. Jadi, kita akan buat bentuk pertama dulu. Kita ada Y sama dengan 3X tambah 9. Macam mana kita nak menukarkan bentuk kepada bentuk pertama. Jadi, kita punya X dan Y mesti berada di sebelah kiri. Okey, jadi kita pindahkan kita punya X. Jadi, kita ada negatif, pindahkan Y sama dengan 3X tambah 9. Jadi, yang ini pindah ke sebelah kiri lah. So, kita ada negatif 3X tambah Y sama dengan 9. Okey, selesai. Okey, soalan yang kedua. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Pindahkan yang ada X ke sebelah kiri. Jadi, kita ada 2X tambah Y sama dengan 6. Soalan bentuk yang ketiga. Y sama dengan negatif X tolak 6. Pindahkan ini sebelah kiri. X tambah Y sama dengan negatif 6.
Okey, jadi kita ada dah ketiga-tiganya. Kemudian soalan yang bentuk yang kedua. Okey, pastikan selepas simbol sama dengan dia mesti jadi 1. Tapi kena susun X per A tambah Y per B sama dengan 1 dulu. Jadi kita ada. Jadi tadi saya dah buat susunan dia. Kita dah buat susunan. Jadi kita kaedah yang pertama tadi. Macam mana nak dapat bentuk kedua ni. Kita sambung daripada kaedah pertama. Jadi kita dah ada dah negatif 3X tambah Y sama dengan 9. Macam mana 9 ni boleh jadi 1? Bahagi dengan 9. Bahagi dengan 9. Bahagi dengan 9. So dia akan jadi 1. Sini akan jadi Y per 9. Tambah. Okay, ini potongkan. Dia akan jadi negatif X per 3. Okay, bentuk yang kedua. Soalan yang kedua. Kita ada daripada sini tadi. 2X tambah Y sama dengan 6. Bahagi dengan 6 untuk jadikan dia 1. Bahagi dengan 6. Bahagi dengan 6. Jadi kita ada 1 Y per 6. Yang ini boleh dikecilkan dengan sifar 2. Jadi X per 3 tambah. Okey, seterusnya dan terakhir. Okey, jadi kita ada soalan yang ketiga. Jadi kita ada yang ini. X tambah Y sama dengan negatif 6. Jadi bahagi saja dengan negatif 6. Bahagi negatif 6. Bahagi negatif 6. Jadi kita ada negatif X per 6 tolak Y per 6 sama dengan, okey, negatif bahagi dengan negatif dia akan jadi 1. Sorry ya, dia jadi 1 kat sini. 6 bahagi 6, 1. Okey. Selesailah.